Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 7 Mei 2021. Untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Ayuh sama-sama kita mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera, juga melalui laman sawang www.vaksincovid.gov.my dan di talian 1-800-888-828. Baik, perkongsian berita viral apakah yang dikongsikan pada hari ini, iaitu mengenai tular di aplikasi WhatsApp mengenai mesej palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menafikan kesahihan mengenai maklumat yang terkandung dalam mesej ini. Antara kandungan mesej palsu ini adalah kononnya maklumat mengenai sistem kesihatan yang runtuh, maklumat mengenai tanda-tanda awal pesakit COVID-19 serta cara-cara untuk menghilangkan virus melalui pemakanan. Ini adalah palsu dan jangan disebarkan. Pastikan anda mengamalkan BSS, iaitu baca, semak dan sebar. Untuk kepastian, sila hantarkan kandungan mesej yang diragui ke portal sebenarnya.my. Seterusnya, nak beli ubat online secara dalam talian. Perkongsian di Facebook page rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai pembelian ubat online, KKM menasihati orang ramai bahawa tidak semua promosi dan tuntutan iklan ubat adalah benar dan boleh dipercayai, kerana ada segelintir insan yang tidak bertanggungjawab sanggup menipu demi keuntungan. Pastikan dua perkara ini sebelum membeli ubat-ubat secara dalam talian. Yang pertama, pastikan ubat yang dijual berdaftar dengan KKM, iaitu mempunyai nombor mal dan pelekat hologram. Dan yang kedua, pastikan iklan ubat mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat, iaitu mempunyai nombor KKLIU. Dan ingat, jadilah pengguna yang bijak. Layari juga laman sawang www.farmasi.gov.my. Tidak dibenarkan dine-in di kedai makan, penganjuran majlis, sektor dan rekreasi. Untuk makluman dan peringatan kita bersama, bagi kawasan PKP, dine-in di kedai makan adalah tidak dibenarkan. Berkuat kuasa mengikut tarikh pelaksanaan PKP dan apa yang kita boleh lakukan, pergi ke kedai makan, bungkus atau tapau, kemudian bawa pulang untuk dinikmati bersama keluarga tercinta atau rakan-rakan sewa yang lain. Tapi bagi masyarakat Muslim, perlu ingat makan ketika masuknya waktu berbuka puasa, iaitu ketika azan maghrib berkumandang, bukan azan asar, dan jangan sesekali terlibat dengan geng plastik hitam. Untuk makluman anda juga, bagi kawasan PKP, penganjuran bagi majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta seperti kenduri, tahlil, sambutan hari ulang tahun serta lain-lain majlis sosial adalah tidak dibenarkan sama sekali. Ada yang bertanyakan bagaimana pula dengan aktiviti sukan dan rekreasi? Adakah dibenarkan? Jawapannya, sektor dan aktiviti sukan serta rekreasi adalah tidak dibenarkan di kawasan-kawasan PKP kecuali mendapat kebenaran khas KBS. PKPD 16 lokaliti, 7 lokaliti dan sekolah sukan. Masih lagi perkongsian di Facebook rasmi Majlis Keselamatan Negara mengenai kali ini PKPD di kawasan 16 lokaliti Sungai Ruan Raub Pahang berkuat kuasa 8 Mei hingga 21 Mei 2021. PKPD di 7 lokaliti di Sempalit Raub Pahang juga bermula pada tarikh yang sama, iaitu hari esok 8 Mei sehingga 21 Mei 2021. Untuk mengetahui kawasan lokaliti yang terlibat, anda boleh dapatkan di Facebook page rasmi Majlis Keselamatan Negara. Seterusnya, PKPD Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor juga berkuat kuasa pada esok, iaitu 8 Mei hingga 21 Mei 2021.
SOP Gelembung pelancongan tersasar. Adakah anda faham? Polis Diraja Malaysia PDRM di Facebook page rasmi mereka berkongsi SOP Gelembung pelancongan bersasar. Untuk makluman kita bersama, kerajaan menggantungkan kebenaran rentas negeri melalui gelembung pelancongan bersasar kawasan PKPP ke PKPP bagi tujuan pelancongan menggunakan agensi pelancongan berkuat kuasa serta-merta. Ini adalah berdasarkan kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan. Alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Jumaat Sudut Pandang. Baik, seperti biasa setiap hari Jumaat kami bawakan segmen Sudut Pandang di mana kita akan membincangkan mengenai topik-topik isu semasa yang memerlukan pencerahan untuk kefahaman kita bersama. Dan fokus Sudut Pandang pada hari ini adalah Undi 18. Ayuh kita aktifkan Sudut Pandang sekarang. Baik, pendaftaran pemilih automatik dan kelayakan mengundi 18 tahun dijangka hanya mampu dilaksanakan selepas 1 September 2022. Bagi mengupas isu ini dengan lebih terperinci, bersama kita di talian ketika ini adalah tetamu yang diraikan iaitu Dr. Vila Pandian Ponusami, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Penyidikan Pembangunan Belia Malaysia. Hello Doktor. Hai, hello. Baik. Doktor, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk pastikan sahih, Doktor. No worries, no worries. Baik, ini dia untuk undi 18. Kebanyakan negara lain sudah mengamalkan umur minimum 18 tahun sebagai pengundi dan undang-undang di negara mereka juga menggariskan usia berkenaan sebagai age of maturity. Apakah kepentingan undi 18 dilaksanakan di negara kita, Doktor? Okay, sebelum thank you very much for the opportunity. Sebelum saya elaborate more details about this kepentingan ini, bagi saya sedikit masa untuk saya menjelaskan satu perkara yang amat penting yang berlaku yang merupakan sejarah di Malaysia ini, iaitu pada 25 Julai 2016 di mana pertama kali berlaku tindakan terhadap perlembagaan persekutuan yang berkaitan dengan undi 18 yang melibatkan 3 perkara, iaitu satu, umur layak diturunkan daripada 21 tahun ke 18 tahun. Yang kedua, umur layak menjadi calon untuk diturunkan daripada 21 tahun ke 18 tahun. Dan yang ketiga, berlakunya pendaftaran warga negara yang layak atau pemilih secara automatik. So antara perkara penting yang rasional penurunan had umur mengundi ini adalah untuk memberi peluang kepada anak muda memilih wakil rakyat bagi mewakili kepentingan mereka. Manakala penurunan had umur menjadi calon adalah untuk memberi peluang kepada anak muda menyertai bidang politik di samping memberi pendedahan yang lebih awal dari segi kepimpinan kepada golongan tersebut. So sebenarnya seperti mana yang dimaklumkan awal tadi, umur had mengundi ini jadi calon ni seawal 18 tahun ini adalah selaras dengan amalan demokrasi dunia. Contohnya kalau kita tengok negara-negara maju seperti UK, Amerika Syarikat, Jerman, Kanada, Perancis dan beberapa negara lagi, had umur mengundi mereka adalah pada 18 tahun. Seterusnya negara-negara lain. Cuma di peringkat kita, even kalau dilihat di peringkat Amerika Latin, Afrika, Asia, even pada era 1980-an, dan yang terakhir mengikut sikap menurunkan had ini kepada 18 tahun ialah negara Jepun pada tahun 2016. So, kerajaan kita tepat waktunya mengambil maklum perkara ini dan telah mengambil inisiatif ke arah ini, dan kita mencantumkan untuk tempoh 5 tahun akan datang ni, sekiranya pendaftaran secara automatik ini dilaksanakan dan penurunan had ini kepada 18 tahun, kita cantumkan lebih kurang 7.8 juta pengundi baru akan dalam daftar pemilih setiap tahun sehingga tahun 2023. Okey, kerajaan telah menanggalkan jumlah pengundi pada 2023 ini akan meningkat ramai lebih daripada 50% menjadikan jumlah pengundi kita 20. Ini adalah cadangan. So berbanding dengan 14.9 juta sahaja pada PRU ke-14 pada tahun 2018. So
So ini adalah satu inisiatif yang amat penting dan saya rasa kerajaan amat cepat untuk menyahut cabaran ini untuk memastikan bahawa golongan ini diberi peranan dalam tukas jawab. Baik, untuk pelaksanaan undi 18 disambut baik oleh golongan belia dan juga pihak pembangkang kerana keputusan ini menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam mengiktiraf hak dan kebolehan golongan muda di samping menjadikan pembangunan belia sebagai satu agenda khusus untuk diutamakan. Apakah peranan Kementerian Belia dan Sukan dalam menjayakan undi 18? Dan kita dapat lihat juga sebagai wakil kerajaan kepada golongan belia, apakah antara inisiatif yang telah atau akan dilakukan untuk memberi penjelasan yang lebih lanjut tentang sistem demokrasi negara? Okey, kalau dilihat dari segi inisiatif Kementerian Belia dan Sukan itu sendiri, kami di peringkat IT sini, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia, kami juga melaksanakan beberapa kajian. Salah satu kajian kita yang merupakan KPI nasional adalah kajian Indeks Belia Malaysia yang kita laksanakan, yang juga salah satu domain di dalam Indeks Belia Malaysia ini adalah domain sosialisasi politik, yang kita lihat trend domain sosialisasi politik sejak kebelakangan ini, sejak 5 tahun kajian kita ini, kita nampak penurunan yang amat ketara. Berarti dia memberi indikasi kepada kita bahawa rakyat ataupun belia-belia kita ini tidak mengetahui dan tidak mengambil tahu tentang hal-hal politik di dalam negara kita ini. So atas dasar itu, kami baru-baru ini di Institut Penyelidikan Pembangunan Belia melalui Kementerian Belia dan Sukan, kita telah melaksanakan kajian undi 18. Okey, undi 18 ini berfokuskan kepada belia-belia dari kalangan umur 18 hingga 30 tahun untuk memastikan bahawa inisiatif ke arah untuk mewujudkan undi 18 ini dapat dilaksanakan. So antara objektif ini adalah kita nak lihat kesedaran dan tahap kesediaan belia untuk mengundi di dalam undi 18. Dan apabila kita tengok dari segi persentage, dia amat memberangsangkanlah. Kalau tengok dari segi tahap kesedaran belia untuk mengundi ini, kita dapat di bawah 99.5% belia-belia kita memang sedar untuk mengundi. Dan kalau kita lihat dari tahap kesediaan mereka untuk mengundi, kita dapati dalam 86.7% bersedia untuk mengundi, dan mereka nak cast their vote untuk memastikan bahawa suara-suara mereka juga didengar dan mereka nak perubahan. So, itu adalah antara kajian kita yang telah kita laksanakan di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang amat prihatin dan selalu memberi penekanan dalam aspek undi belia. Samping itu juga banyak program-program yang telah dilaksanakan, contohnya daripada Institut Pembangunan dan Kelangan Kepimpinan ILID di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Banyak program-program, contohnya undi 18 KT yang baru-baru ini kita laksanakan. Rupa Negara dan Belia yang merupakan program interaktif yang bersasarkan pelajar-pelajar akan mahasiswa, pelajar TVET dan pelajar-pelajar IPGM yang bersama dengan kita, dan sekolah politik yang dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia bersama dengan KBS dan juga dengan UMCL, Pusat Kajian Demokrasi Adaya. Selain daripada itu, literasi pengundi muda. Ini adalah antara beberapa program yang saya sebutkan. Ini adalah beberapa program sahaja, tetapi Kementerian Belia dan Sukan memang komited dalam melaksanakan banyak lagi program, dan memang dalam rancangan itu pun ada banyak program-program untuk memberi kesedaran dan pendidikan awal kepada pengundi-pengundi untuk memastikan bahawa mereka betul-betul bersedia untuk cast their vote future. Jadi doktor, tak ada ke isu? Ada yang kata suara-suara sumbang ini, suara-suara negatif ini segelintirnya mengatakan bahawa isu kematangan golongan belia sering dijadikan alasan pada masa lalu untuk menolak pelaksanaan undi 18. Apakah perbezaan pada tahun ini yang menyebabkan pihak kerajaan bersetuju untuk melaksanakan undi 18? Bagi pandangan Datuk. Doktor. Daripada awal, saya rasa kerajaan, kalau kita lihat dari segi peruntukan pada 119 ni, kita rasa bahawa kerajaan memang sesemangnya
daripada awal lagi komited untuk melaksanakan undi 18. Sebab itu perkara itu telah diluluskan di peringkat itu Parlimen. Sebagaimana perkataan yang telah selari dengan peringkat peruntukan perkara 119 ini, Perlembagaan Persekutuan yang dipersetujui sebulan suara di Parlimen secara pada tahun 2019, iaitu meminda kelayakan usia mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Ini amat jelas bahawa kerajaan memang amat komited daripada awal lagi. Tidak ada perkara-perkara di luar batasan yang menghadkan kepada pemikiran seumpama ini. Sebab saya rasa di peringkat kita, di peringkat Kementerian Belia dan Sukan dan juga di peringkat kerajaan, saya rasa kita amat komited untuk melaksanakan ini. Baik doktor, itulah doktor, kalau boleh kita nak sambung lagi tapi masalahnya masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan mengundang lagi Datuk untuk datang di studio selepas pelaksanaan PKP selesai. InsyaAllah kita akan mengundang Datuk. Doktor, boleh doktor? Boleh, kita akan share lebih daripada dapatan kajian sebuah itu. Dan itu lebih interesting, kita boleh perincikan lebih. Baik, terima kasih banyak atas perkongsian doktor. Okey, thank you very much. Okey, baik. Okey, baik. Itu dia tadi Dr. Veerapandiyan Poonusamy, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, berkongsi mengenai isu ataupun topik kita pada hari ini adalah undi 18. Berat seketika, kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Saksikan saya di BIS Malaysia edisi khas Hari Raya Aidilfitri 2021. Saksikan saya dalam BIS Malaysia Khas Raya. Salam Aidilfitri, ingat SOP jaga diri. Dalam kemeriahan menyambut Hari Raya Aidilfitri, bagaimana agaknya berbelanja merancakkan ekonomi negara? Dan bagaimana pula pematuhan SOP di pusat membeli belah? Kita ikuti kupasannya dalam BIS Malaysia edisi khas Hari Raya 2021. Di saat terkenang kembali kehidupan, impak pandemik menguji kekuatan, mengundang keresahan, mencabar kesabaran. Namun, redha membentuk ketahanan, menyuntik harapan, membina ketabahan. Percaya akan hikmah dan keajaiban dalam setiap ujian. Hadirnya Ramadan membawa keberkatan, melimpahkan rezeki, menjanjikan ganjaran. Bersyukur memberi lebih kenikmatan. Sesukar manapun cabaran. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan terkini untuk maklumat anda adalah kes baharu mengikut negeri, iaitu status terkini COVID-19 di Malaysia pada 7 Mei 2021. Jumlah kes baharu adalah 4,498.
menjadikan jumlah keseluruhan kes 432,425 dan kita dapat lihat di sini kita beri fokus kepada 3 negeri yang tertinggi peningkatan kes iaitu seperti di Selangor 1,424 kes baharu, di Sarawak 750 kes baharu, manakala di negeri mana seterusnya adalah di kawasan Kuala Lumpur 436, juga diikuti Johor 327 dan Melaka kita dapat saksikan 74 kes baharu, Putrajaya 8 kes baharu, Perak 148, Pulau Pinang 313 kes baharu, Kedah 209, beralih pula kepada Kelantan 297 kes baharu, Terengganu 87, Labuan mempunyai 2 kes baharu, Negeri Sembilan 188 dan Pahang 78 kes baharu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kes terkini, kes baharu COVID-19, status terkini COVID-19 di Malaysia, anda boleh ikuti portal rasmi Majlis Keselamatan Negara. Seterusnya, 88% rakyat setuju terima vaksin. Kajian terkini Kementerian Kesihatan menunjukkan 88% rakyat bersetuju menerima vaksin COVID-19. Kajian terhadap 15,000 responden bulan lalu mendapati hanya 10% tidak bersetuju, manakala 2% tidak pasti. Antara alasan yang diberikan adalah berkaitan keselamatan dan implikasi vaksin. Antaranya mereka mendakwa bahawa mereka perlu tunggu orang lain dah vaksin baru mereka nak vaksinate lah, nak tengok apa kesan dia. 3 fokus utama dalam perkhidmatan Ketua Polis Negara menekankan 3 fokus utama dalam perkhidmatan. Ia termasuk memperkasa integriti dan sistem penyampaian perkhidmatan bagi meningkatkan keyakinan sekaligus kesejahteraan masyarakat. Bagi memastikan fokus ini yang pertama ini dapat dicapai, elemen ilmu, penghayatan dan pemuda integritas akan diberi penerangan. Jadi pertamanya, sekarang ini saya akan minta semua kontingen, IPD dan juga formasi untuk mengadakan apa dipanggil tu kelas-kelas LDP, latihan dalam perkhidmatan. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk menerangkan topik-topik semasa yang sentiasa menjadi isu. Jadi bila kata service delivery ini bukan sahaja di pejabat pertanyaan balai polis, di SJR, di mana-mana juga apabila berlakunya interaksi antara pihak polis dengan orang awam. Apabila berlaku interaksi, maka di situlah proses perkhidmatan bermula. Sebab seperti saya katakan tadi bahawa kita ini satu organisasi dengan jogan kata sedia berkhidmat. 260,000 dos vaksin AstraZeneca. Proses suntikan pertama sebanyak 260,000 dos vaksin AstraZeneca yang bermula semalam mendapat sambutan hangat daripada rakyat Malaysia khususnya di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Meskipun tempahan penuh hanya dalam masa kurang 4 jam, masih ada pemohon masih risau dengan kesan sampingan vaksin berkenaan yang tular di media sosial. Golongan ni kalau menerima vaksin memang akan mengurangkan kadar kemasukan hospital lebih daripada 300 orang dalam grup ni. Numbernya memang ada yang dengan detail tapi saya cakap dengan keseluruhan. Lebih dari 300 orang boleh dicegah daripada masuk ke hospital kerana COVID-19 ni, dan dalam segi kematian juga 147 orang boleh dicegah daripada mendapat kematian daripada jangkitan COVID-19 kalau menerima vaksin. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini.
Assalamualaikum. Salam hamba hulur tanda ingatan. Saksikan saya di BIS Malaysia edisi khas Hari Raya Aidilfitri 2021. Saksikan saya dalam BIS Malaysia Khas Raya. Salam Aidilfitri. Ingat SOP jaga diri. Dalam kemeriahan menyambut Hari Raya Aidilfitri, bagaimana agaknya berbelanja merancakkan ekonomi negara? Dan bagaimana pula pematuhan SOP di pusat membeli belah? Kita ikuti kupasannya dalam BIS Malaysia Edisi khas Hari Raya 2021. Di saat terkenang kembali kehidupan, impak pandemik menguji kekuatan, mengundang keresahan, mencabar kesabaran. Namun, redha membentuk ketahanan, menyuntik harapan, membina ketabahan. Percaya akan hikmah dan keajaiban dalam setiap ujian. Hadirnya Ramadan membawa keberkatan, melimpahkan rezeki, menjanjikan ganjaran. Bersyukur memberi lebih kenikmatan. Sesukar manapun cabaran. Ketenangan hati dapat kita miliki apabila kita memahami erti syukur yang sebenar. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, ingin kami war-warkan untuk segmen yang terakhir adalah hebahan yang perlu anda ketahui dan ikuti. Jangan lupa untuk saksikan Bicara Pengguna dengan tajuknya Sudahkah Anda Menggunakan Produk Jimat Air? Bersama tetamu Tuan Muhammad Nasir Mahmud, Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan dan Audit Industri Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123 dan juga untuk mudah anda boleh muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Seterusnya, MySejahtera diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Ya, di semua tempat awam, premis perniagaan, pejabat, masjid dan rumah-rumah ibadat. Semua premis juga diwajibkan untuk mendaftar dengan aplikasi MySejahtera bertujuan memperkasakan sistem amaran awal iaitu Hotspot Identification for Dynamic Engagement. HIDE, iaitu pengecualian diberikan bagi kawasan-kawasan yang tidak mempunyai capaian internet khususnya di kawasan kampung dan pedalaman. Seterusnya untuk makluman anda kita bawakan, ini dia pertandingan fotografi #Bangkit Kembali sempena Hari Belia Negara 2021. Ya, #Bangkit Kembali, anda boleh ikuti cara-caranya tempoh pertandingan 1 Mei hingga 28 Mei 2021. Untuk maklumat lanjut anda boleh dapatkan seterusnya melalui perkongsian yang kami bawakan kepada anda. Baik, sampai di sini saja saya dapat temani anda untuk Pastikan Sahih. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi Isnin hingga Jumaat 4.30 petang sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Ingat, daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.